Jemput Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih Tuan Speaker kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan Rang Undang-Undang Pindaan Akta Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Timbalan Menteri, kalau kita lihat cadangan kali ini ada 7 cadangan peruntukan baru dan juga 10 pindaan terhadap peruntukan yang sedia ada. Jadi sudah pasti tujuan kerajaan adalah untuk memastikan menaik taraf ataupun menambah baik fungsi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk meningkatkan perkhidmatan dan juga untuk memastikan keselesaan pengguna lebuh raya dan yang paling penting ialah keselamatan lebuh raya. Jadi di sini hari ini saya ingin merujuk kepada Seksyen 11-1 dan -2 di mana di bawah Seksyen pindaan ini akan mewujudkan fungsi baru bagi lembaga, antaranya ialah untuk memberi nasihat kepada kerajaan persekutuan mengenai perkara berhubung dengan lebuh raya. Maka saya ingin mengambil peluang ini untuk minta supaya selepas akta ini dipinda, lembaga boleh mengambil berat tentang keselamatan lebuh raya di negara kita. Saya ingin menarik perhatian kementerian, iaitu kebelakangan ini saya dapati, terutamanya pada waktu malam, apabila di kawasan-kawasan di mana persimpangan nak keluar ke tol ataupun nak masuk ke tol, banyak kenderaan berat lori yang besar semua berhenti di tepi lebuh raya. Jadi ini adalah satu yang keadaan yang amat bahaya. Contohnya, kalau malam ini saya balik ke Melaka, sebelum nak keluar ke tol Aikro, saya akan dapat lihat banyak lori-lori besar akan berhenti di tepi jalan. Begitu juga di tol berdekatan dengan Seremban, juga begitu. Ini adalah amat bahaya, terutamanya kepada pengguna jalan raya pada waktu malam, larut malam, dan telah berlaku kemalangan dan telah menyebabkan cedera parah dan ada yang mati. Jadi dalam hal ini saya harap supaya lembaga boleh ambil berat tentang isu ini dan kaji apakah masalahnya. Adakah operator lebuh raya mereka tidak menyediakan tempat yang secukupnya untuk kenderaan berat untuk mereka parking pada waktu malam. Kita faham kenderaan berat ini waktu malam mereka perlu rehat, tetapi barangkali tak ada tempat untuk mereka rehat, maka mereka park kereta mereka di tepi lebuh raya. Itu amat bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat hari ini permintaan penggunaan lebuh raya sudah meningkat. Banyak kenderaan telah menggunakan lebuh raya. Akan tetapi kita lihat tempat rehat yang sedia ada, penambahannya tidak setanding dengan pengguna lebuh raya. Jadi dalam bab ini kita harap supaya lembaga boleh memastikan lebih banyak tempat rehat untuk pengguna lebuh raya. Begitu juga pada waktu musim perayaan, kita dapat lihat lebuh raya semua akan sesak. Jadi bagaimanakah kita nak cari satu formula supaya terutamanya pada musim perayaan ini, apabila sekiranya berlaku kemalangan, maka mesti ada tindak balas yang pantas untuk melancarkan lebuh raya tersebut. Seterusnya saya juga merujuk kepada di bawah Seksyen 11-1 dan -2, iaitu memberi kuasa kepada lembaga untuk membuat peraturan baru dengan kelulusan menteri, antara lainnya seperti menetapkan sistem dan teknologi kutipan tol. Malaysia agak unik, di mana di lebuh tol di Malaysia ini kita ada 3 jenis, melalui 3 jenis buat bayaran, melalui Touch and Go, melalui Smart Tag dan juga menggunakan cara RFID. Kalau kita banding dengan negara-negara lain, mereka hanya gunakan satu sistem saja. Tapi Malaysia kita gunakan 3 sistem. Jadi bagi pengguna jalan raya,
barangkali dia terpaksa belanja lebih untuk menyediakan 3 alat yang berbeza untuk mereka gunakan lebuh raya. Ini adalah tidak adil kepada pengguna jalan lebuh raya. Ya, kerana mereka terpaksa belanja lebih untuk menyediakan 3 touch and go card, smart tag, RFID. Jadi sepatutnya kita seraraskan hanya guna satu sistem saja. Dan sebelum ini Perdana Menteri juga menyebut bahawa seharusnya boleh gunakan credit card ataupun debit card untuk bayar tol ini. Dan kita lihat ada 1-2 tempat mereka sudah laksanakan amalan tersebut. Jadi saya nak tanya kepada kementerian melalui lembaga, adakah kita akan laksanakan ini di semua tol supaya memudahkan pengguna lebuh raya. Mereka tak perlu belanja lebih, perlu simpan sikit duit dalam touch and go, perlu simpan sikit duit dalam smart tag, perlu simpan sikit duit dalam RFID untuk memudahkan semua orang. Saya rasa itu adalah lebih adil kepada pengguna lebuh raya. Dengan itu, sekian, terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Melaka. Saya jemput Yang Berhormat Merbok. Bismillahirrahmanirrahim.